Makin panas sahabat-sahabat semua. Bersama saya lagi dalam Oranopa Channel. Hari ini sekali lagi ya seorang MKT UMNO ya memberikan satu kenyataan yang mengejutkan kita ya berkaitan dengan mantan Perdana Menteri Kerajaan Tumbuk Atap Pertikaian Nasional 2.0. Ya, tidak lain tidak bukan adalah Perdana Menteri yang ke-9. Jadi sahabat semua, hari ini apa yang dibongkarkan ini amat mengejutkan kita. Ya, apatah lagi setiap tindakan, setiap kenyataan daripada bekas Perdana Menteri ini seringkali dilihat ya dalam mengkritik, dalam membuat sepertinya macam yang video yang saya buat sebelum ini ya, sepertinya mereka ini musuh dalam selimut yang mahu untuk memecah belahkan kerajaan, yang mahu untuk kerajaan ini runtuh dan sebagainya. Mungkin kerana hati mereka masih lagi berada bersama dengan geng-geng sapu bersih ataupun Parti Pertikaian Nasional ini. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa saya ingin membawakan kenyataan terkini daripada Lokman Adam. Katanya kerana risau menjadi kluster mahkamah dengan skandal Jana Wibawa yang kedua. Ada lagi yang kedua yang sedang dalam penyiasatan itu. Mungkin kerana itu ya mereka begitu terdesak ya untuk mau menjadi kerajaan sebelum ini, kerana risau banyak lagi pendedahan, perkara-perkara terbongkar dalam kebobrokan, penyelewengan dan juga rasuah yang mereka lakukan. Jadi Lokman Adam berkata Ismail Sabri takut Jana Wibawa kedua, dakwah pengarah komunikasi UMNO itu. Ini apa sebenarnya maksud beliau? Kenapakah Ismail Sabri dia katakan takut untuk Jana Wibawa yang kedua? Jadi UMNO menyifatkan kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri bahawa kerajaan perpaduan wujud hasil dari kahwin paksa antara Pakatan Harapan dengan rakan-rakannya bertujuan untuk menggugat kerajaan yang ada kerana bimbang beliau juga menjadi kluster mahkamah. Ini kerana skandal Jana Wibawa ini bukan telah selesai, tetapi siasatan ke atas pihak lain juga masih berjalan yang dinamakan sebagai skandal Jana Wibawa 2. Jadi pengarah komunikasi UMNO Lokman Adam berkata Ismail memang berusaha untuk membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri semula atau orang dekat beliau mendapat kursi itu. Tambah lagi boleh saya katakan dia sebagai loose gun ya, dia asyik cerita hal tak baik je pasal kerajaan perpaduan katanya. Sebab apa? Ya, sebab dia tak dapat menjadi Perdana Menteri dan dia masih ada hasrat itu, tuan-puan, kata Lokman yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang telah dilantik sebagai pengarah komunikasi UMNO secara rasmi minggu lalu. Ya, menurut Lokman juga, kalaupun tidak menjadi Perdana Menteri, Ismail berhasrat untuk melihat orang yang dekat dengan beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi dia berhasrat orang yang dekat dengan dia, yang bersekongkol dengan dia supaya dia tidak jadi kluster mahkamah katanya. Jadi menurut Lokman, beliau difahamkan skandal Jana Wibawa ada dua bahagian, yaitu Jana Wibawa yang kedua. Itu dia. Jadi jangan lupa Jana Wibawa 2 coming soon. Kita baru tengok movie Jana Wibawa 1 katanya. Kita belum tengok lagi movie Jana Wibawa 2. Itu antara kenyataan beliau. Jadi kita tak campur urusan jabatan pegawai negara. Jadi kita tak tahu bila pendakwaan ke atas orang-orang lain akan dilakukan katanya. Dalam skandal Jana Wibawa, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Muhammad dan juga seorang tauki perabot dari Pagoh telah didakwa. Ketiga-tiga mereka didakwa mendapat manfaat daripada projek Jana Wibawa yang diuruskan kerajaan ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Wow, hebat. Inilah mereka bersih, sapu bersih semua. Jadi Ismail Sabri telah mengambil alih jawatan Perdana Menteri dengan persetujuan dan perjanjian beliau dengan Mahyadin, kata Lokman Adam. Wow, agak menarik ya apa yang dikongsikan oleh Adam Lokman ini, bahwa katanya akan ada siri kedua, berkaitan dengan Jana Wibawa ini, disebabkan kita ataupun kerajaan ataupun pemimpin-pemimpin hari ini tidak dapat campur tangan. Tiada campur tangan, bukan tidak dapat, ya memang tiada campur tangan dalam hal urusan SPRM maupun peguam negara. Jadi katanya kita masih menunggu bilakah orang-orang ini akan didakwa dengan skandal Jana Wibawa kedua. Wow, antaranya mungkin ya ini yang ditakuti
oleh ya mantan Perdana Menteri ini, ya sekutu bersama dengan mantan Perdana Menteri yang ke-8 dan juga ke-9 ini, sahabat semua. Seperti mana hari ini mantan Perdana Menteri yang ke-8 setelah pun didakwa dalam isu Jana Wibawa ini, sahabat semua, mendapat ratusan juta masuk direct ke dalam akaun digunakan untuk pilihan raya sebelum ini, diberi kepada calon-calon dan sebagainya. Ini yang satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita, sahabat semua. Bagaimana kalau sebelum ini mereka lakukan kami bersih, kami tentang rasuah, penyelewengan, kebobrokan dan sebagainya. Tetapi perkara itu berlaku, sahabat semua. Buktinya hari ini beberapa pimpinan daripada Bersatu sendiri ya didakwa di mahkamah kerana dalam pendakwaan tersebut mereka dinyatakan meminta, ada yang menerima, ada yang sudah dapat duit ratusan juta masuk dalam akaun parti dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan kita. Bagaimana bisa mungkin katanya mereka bersih, tapi hari ini mereka berada dalam pendakwaan dalam skandal-skandal yang besar, memberi projek secara terus, imbalannya mendapat ratusan juta untuk dana pilihan raya dan sebagainya. Jadi ini persoalannya, sahabat semua. Kalau mereka katakan mereka bersih, inilah buktinya mereka tidaklah sebersih yang mereka ungkapkan itu. Mereka tidaklah sesuci seperti yang mereka katakan itu. Ada yang melakukan rasuah semasa pilihan raya untuk membeli undi dan sebagainya. Semasa berkempen dalam pilihan raya penuh dengan fitnah. Ada yang telah pun memohon maaf ya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya seperti Persuruhjaya, PAS Perak, mohon maaf. Apabila disaman katanya dia akan lawan di mahkamah. Apabila berada di mahkamah menjadi seperti kutu, terpaksa memohon, merayu untuk dimaafkan, merayu untuk memohon maaf, untuk supaya tidak diteruskan saman jutaan itu, kalau tidak terpaksa membayar juta-juta ke saman fitnah itu. Jadi inilah, sahabat semua, mereka tidaklah sesuci yang seperti yang mereka katakan. Mereka adalah umpama ya tin kosong, lato-lato, bising, tapi semuanya kosong dan tidak ada makna apa-apa, sahabat-sahabat semua. Ini antara pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda bersetuju? Jika tidak, ya Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat ya, beri komen dengan cara berhemat. Jangan seperti menjadi walang-walantit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng takut Anwar GTA apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, fitnah dan juga tuduhan melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak. Mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Kinabalu. Alright, itu saja. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, buaton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, dan kita berjumpa lagi. Bye-bye.